Okey, kita sambung bagaimana nasib bahasa Melayu zaman Portugis. Okey, zaman Portugis adakah bila pada zaman Melaka perkembangannya sangat bagus kan? Bila masuk zaman Portugis tu agak-agaknya apa yang akan jadi? Adakah bila dah penjajah mengambil alih, adakah bahasa Melayu terus dapat dikembangkan ataupun kedudukannya semakin merosot ke? Okey, nanti kita lihat ni. Okey, slide yang 27. Okey. Sebenarnya selepas Portugis mengambil alih, bahasa Melayu terus masih lagi menjadi bahasa perantaraan. Sebabnya orang Portugis ni berminat untuk mengkaji bahasa Melayu, sehingga orang-orang Portugis ini menerbitkan buku-buku dalam bahasa Melayu. Ada yang terbit kamus, macam contoh slide 27 tu kan, daftar kata. Daftar kata ni macam kamus lah. Okey, daftar kata kita panggil daftar kata Pigafetta 1521. Okey, kemudian pengkaji-pengkaji Portugis juga menyatakan minat untuk mengkaji bahasa Melayu, dan bahasa Melayu pada waktu tersebut masih lagi tetap dihormati oleh orang-orang Portugis yang menakluk Melaka pada waktu tersebut lah. Okey. Okey, 28, slide 28. Okay. Pada tahun 1601-1602 masih lagi bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perutusan ataupun bahasa pentadbir bagi kerajaan-kerajaan di Kepulauan Melayu pada waktu tersebut lah. Jadi masih tidak tergugat lah kedudukan bahasa Melayu, malah dikaji lagi, dikembangkan dan sebagainya lah. Dan abad ke-7, abad ke-17 dan 18, bahasa Melayu mendapat perhatian daripada sarjana Eropah dan mereka mula menghasilkan kamus, kitab-kitab, buku rujukan dalam bahasa Melayu dalam bidang sama ada fonologi. Fonologi ni maksudnya bunyi, mengkaji bunyi-bunyi dalam bahasa Melayu. Kalau bunyi B itu macam mana? Beh, ceh, de, banyaklah. Okey, kemudian sintaksis. Sintaksis ni ayat, mengkaji ayat, mengkaji morfologi dalam bidang kata, pembentukan kata bahasa Melayu. Okey. Jadi kedudukannya pada zaman Portugis, kedudukan bahasa Melayu masih lagi terpelihara lah, kata. Okey, slide 29 tu. Okey, selain pengkaji-pengkaji Portugis, kita juga ada tokoh-tokoh serumpun yang banyak menyumbang kepada perkembangan bahasa Melayu. Tokoh-tokoh ini beliau menterjemah kitab-kitab dalam bahasa Arab, terjemah ke dalam bahasa Melayu. Contoh-contohnya boleh tengok slide 29 tu, tokoh ilmuwan Aceh ada, dari Palembang ada, dari Brunei ada. Okey, yang terkenal Raja Ali Haji menterjemah 3 kitab Bustanul Katibin, Pengetahuan Bahasa, Salasilah Melayu Bugis dan Tufat An-Nafis. Okey. Jadi sebab itu jugalah kita banyak meminjam daripada bahasa Arab juga, sebab kedatangan kitab-kitab ini ke tanah Melayu dan terjemah dalam bahasa Melayu. Okey. Okey, slide 30. Tadi sudah zaman Melaka, zaman Portugis sudah. Sekarang kita nak masuk zaman Belanda dan juga zaman Inggeris. Okey, ini saya pecahkan kepada bahasa Melayu zaman Belanda Inggeris ni, saya pecahkan kepada 2, iaitu sebelum Perang Dunia Kedua dan juga selepas Perang Dunia Kedua. Jangan tanya saya bila Perang Dunia Kedua. Anda pelajar kena tahulah. Okey, ini sejarah. Okey, kita lihat bagaimana bahasa Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Okey, bahasa Melayu terus lagi digunakan untuk tujuan rasmi di negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri Melayu bersekutu. Kalau dalam kelas saya tanyalah, apa itu negeri Melayu bersekutu? Apa itu negeri Melayu tak bersekutu? Sebabnya Inggeris datang, Belanda datang, mereka mengamalkan dasar pecah dan perintah. Masih ingat lagi kalau ingat belajar sejarah dulu kan? Dasar pecah dan perintah membahagikan beberapa kelompok lah untuk negeri-negeri tanah Melayu. Satunya ialah negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu. Okey. Jadi di kedua-dua buah negeri Melayu bersekutu tak bersekutu ni masih lagi menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi lah. Dan pegawai Inggeris juga yang datang ke tanah Melayu itu dikehendaki mempelajari bahasa Melayu, kena belajar bahasa Melayu, dan malah kena lulus peperiksaan bahasa Melayu sebelum masuk disahkan dalam jawatan di dalam kerajaan lah. Kalau sekarang ni
Tak ada lagi lah. Rasa dulu lagi bagus kan. Siapa-siapa yang nak bekerja dalam sektor kerajaan, bagi orang asing, kena ambil ujian bahasa Melayu, kena lulus, baru dapat disahkan. Kalau sekarang ni tak ada dah benda tu kan. Pengambilan pelajar sekalipun asal ambil je. Asal ramai je, ambil semua masuk kan, tanpa melalui tapisan yang sewajarnya lah. Kalau kita kan nak pergi belajar luar negara, macam kalau di Jerman, Korea, mana lagi, China, Belanda, kena belajar bahasa dia dulu. 2 tahun, setahun atau 2 tahun belajar bahasa dia, dah lulus, baru boleh masuk universiti. Sampai macam tu kan. Tapi dekat kita ni tidak ada benda tu. Tak ada benda tu. Hanya ambil dalam satu semester saja. Satu semester tak cukup untuk menguasai bahasa Melayu kan. Dekat sana, dekat negara-negara maju di sana, sampai tahun 2 tahun kena belajar. Biar fasih, biar boleh bercakap, biar boleh membaca, baru boleh masuk universiti mereka. Sampai macam tu kan. Dia buat kita tepuk dada, tanyalah hati. Okey, jadi sebahagian daripada pegawai tersebut menaruh minat yang tinggi terhadap bahasa Melayu. Bila dah hidup dalam kelompok Melayu, mereka mengkaji bahasa Melayu, dan akhirnya ada tokoh-tokoh Inggeris yang minat untuk mengkaji bahasa Melayu, dan sampai sekarang pun nama mereka disebut-sebutlah antara pengkaji luar yang sangat terkenal lah dalam pengkajian bahasa Melayu ni. Seperti itulah, tengok slide tu, R.O. Winstead, J.R. Wilkinson, C.C. Brown, Marsden, John Crawford dan lain-lain lah. Okey, itu sebelum Perang Dunia Kedua. Okey, slide 32. Okey, selepas Perang Dunia Kedua, apa jadi? Okey, ini datanya pegawai-pegawai Inggeris yang baru, yang muda, okey, yang mana mereka mula mengetepikan bahasa Melayu. Mula menerapkan sistem persekolahan dalam bahasa Inggeris, memperkenalkan ujian bahasa Inggeris. Okey, jadi berubahlah selepas Perang Dunia Kedua tu, tidak ada lagi keutamaan terhadap bahasa Melayu ni. Okey, mereka menjadi tuan. Okey, menjadi raja lah. Dasar menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah diperkenalkan pada waktu tersebut. Okey. Dalam kalangan orang Melayu sendiri, lahir golongan yang tidur bangunnya bersama dengan Inggeris. Sangat menyedihkan ya. Dan negeri-negeri Melayu bersekutu, bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi. Okey, nanti cari ya, bahasa negeri Melayu bersekutu tu apa, tak bersekutu tu apa. Okey. Manakala di negeri Melayu tidak bersekutu, bahasa Melayu masih lagi diberi keutamaan. Dan dapat lihat kan perbezaan sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua, berlaku perubahan lah yang agak ketara terhadap kedudukan bahasa Melayu pada waktu tersebut. Okey. Okey, slide 33. Okey, slide 33. Ini bahasa Melayu zaman baharu. Zaman baharu ni zaman sekarang ni lah. Okey, zaman sekarang ni, bila zaman baharu ni, dia bermula apabila termaktubnya artikel 152 Perlembagaan Malaysia. Tahu tak apa dia? Nanti kita akan ada kuliah tentang dasar akta bahasa ni. Okey, perkara 152 ni berkait dengan bahasa Melayu. Okey, bila adanya undang-undang yang melindungi bahasa Melayu, jadi kedudukan bahasa Melayu sedikit terjaminlah pada waktu tersebut, dan bermula dari itu muncullah bahasa Melayu zaman baharu. Okey. Seterusnya slide 34. Okey, zaman baharu, bahasa Melayu zaman baharu ni, di sinilah bermulanya perancangan yang kemas, yang rapi terhadap bahasa Melayu dengan tertubuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, Dewan Bahasa dan Pustaka ni akan merangkalah perkara-perkara yang boleh mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu. Okey, ini tugas Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP. Pernah dengar ya? Okey, jadi DBP ni dia melaksanakan perancangan bahasa Melayu ini berdasarkan 3 peringkat. Okey, rujuk slide 34 tu 3 peringkat. Yang pertama, proses perancangan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga ialah penilaian. Okey. 3 peringkat itu ya, dan di bawah kuasa Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi perancangan ni, okey, slide 35. Okey, 35, apa yang dimaksudkan dengan perancangan ni? Usaha-usaha yang dijalankan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, usaha-usaha yang Dewan Bahasa dan Pustaka buat untuk meninggikan lagi taraf bahasa Melayu, merancang aktiviti program lah untuk meninggikan taraf bahasa Melayu.
Dekat sini pelbagai aktiviti lah yang dibuat. Okey, termasuklah pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan bahasa-bahasa lain juga akan diberi keutamaan perkiraan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka kan. Ada perancangan-perancangan lah untuk bahasa Melayu. Okey. 36 maaf 36. Okey, tadi peringkat perancangan, merancang aktiviti program-program yang boleh meninggikan taraf bahasa Melayu. Contohnya macam sekarang ni bahasa Melayu telah pun, untuk pengetahuan semua, sebenarnya bahasa Melayu ni telah diajarkan di luar negara. Okey, di luar negara dah melebihi 10 buah negara. Okey, contohnya dekat China saja dah ada lebih kurang 15 universiti yang menawarkan program ijazah sarjana muda bahasa Melayu, pelajar-pelajar China yang belajar bahasa Melayu. Itu salah satu usaha untuk meninggikan taraf bahasa Melayu dalam bidang ilmu. Untuk di China dah ada 15 universiti. Dia belajar bahasa Melayu, tak belajar bahasa lain. Okay. Memang 4 tahun itu diperuntukkan untuk belajar bahasa Melayu, program bahasa Melayu. Kemudian di Korea juga ada 3 universiti yang menawarkan bahasa Melayu. Kemudian di Jerman juga ada, di Korea dah sebut tadi, Jepun juga ada. Okay, Jepun juga ada, Uzbekistan juga ada satu universiti yang menawarkan program bahasa Melayu. Orang luar semangat kan untuk mengkaji bahasa Melayu, mempelajari bahasa Melayu, sangat seronok. Tapi kita dekat sini masih lagi bertuankan bahasa Inggeris. Tak salah, saya tak salahkan bahasa Inggeris. Siapa-siapa nak belajar, nak kuasai bahasa